Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamnaha Sulaiman kullan atayna hukma wa 'ilma. Wasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. اللهم اجعلنا من المخلصين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا متكلمين باللغة العربية فصحى ومتبحرا في علومها. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada hari ini kita masuk ilmu yang berkaitan dengan fiqh mazhab Syafi'i. Itu di mana sambungan cikgu ada? 3. Masih lagi dalam ni lah. Tarikh. Contoh dia. Contohnya ialah seperti kita mengetahui bahawa tu sebenarnya asak tu. Ada lagi tak bawah tu? Saya hilang cetik tu. Betul Imam? Oh, hubungan dah tak? Sampai mana meja? Ini kerana okey. Okey, kita masuk lagi yang berkaitan hubungan antara fiqh dengan akidah Islam. Ada tak hubungan antara fiqh, mana amal perbuatan kita itu dengan kepercayaan kita pada Tuhan. Itu. Yang mana keimanan kita pada Allah. Okey, ini kita masuk penggal yang kedua. Ini kerana keimanan kepada Allah akan menjadikan seseorang itu muslim, berpegang teguh dengan hukum-hukum agama serta berjiwa sejati untuk memperhatikannya dengan penuh ketaatan dan kerelaan. Bila mana namanya sebagai orang Islam, kita namanya sebagai Muslim yang sejati, mesti kita akan taat dan patuh pada perintah Allah dan kita meninggalkan apa yang Allah larang. Maka itulah orang yang beriman, yang pegang teguh dengan hukum hakam agama. Yang mana dia akan buat apa yang Allah perintah. Allah suruh banyakkan solat sunat, maka kita buatlah solat sunat yang banyak. Allah suruh kita meninggalkan perkara yang haram. Meninggalkan makan yang haram, meninggalkan berjudi, minum arak. Itu. Maka kita tinggalkannya. Yang ni berkaitan dengan perkara haram ni, makanan yang haram ataupun saya nak balik pada keadaan kita. Baru-baru ni ada satu isu tentang daging yang diimport daripada Brazil. 3 negara, Argentina kan. 1,500 tan. 1,500 tan kata. Yang mana daging itu kita adanya syubhah. Syubhah macam mana? Kalau kita tak tahu, biasanya kita tak tahu sumber yang kita dapat tu. Sama ada dia betul-betul daging itu sembelih ataupun tidak disembelih. Mungkin ada juga pihak daripada negara sana mengatakan daging ini sembelih pada percakapan, tapi rupanya tak sembelih. Sebab mana tanah Arab tu di Jordan, tak silap Ustaz. Jordan Pusat Pajak lah. Itu depa pun import ayam daripada Brazil. Tapi kalau biasanya satu negara dia import ayam ke binatang daripada negara lain, dia akan hantar orang dia untuk sembelihkan. Contoh ada satu syarikat, satu syarikat ni dia ada mengeluarkan ayam ataupun mengeluarkan lembu daripada negara lain, New Zealand ataupun daripada negara Brazil, Argentina. Nak jadikannya, biasanya negara-negara bukan Islam ni dia tidak ada orang yang sembelih lah. Dia tak ada orang-orang yang berkaitan dengan halal, cak halal dia tak ada. Jadi untuk mengesahkan halal, siapa yang kena sembelih? Untuk nak dapatkan daging murah tu, kita kena hantar orang kita lah. Itu JAKIM dah akan hantarkan orang yang pergi ke sana tu, yang biasanya orang yang berkaitan dengan sembelih lah. Itu hal eksekutif. Bahagian sembelih dia akan duduk sana, dia akan sembelih. Mana sembelih ayam ke lembu bawah syarikat tersebut. Kita tak kisah. Sebenarnya dalam Islam tak kisah pun dari mana kita nak import binatang itu. Makan contoh, kalau kita makan binatang yang makan dari sumber-sumber yang haram,
Contoh, ayam tu makan tai, ataupun lembu yang makan, dia makan macam-macam yang kita tak tahu, dan kita makan je. Contoh, ikan keli tu dia makan, dia beri makan oleh, ada beri makan dengan kepala khinzir, babi. Halal tak binatang yang kita makan tu? Kalau dalam Islam, dalam fiqh ni, halal tak? Dia ada kategori kan? Ya haram. Takkan binatang halal jadi haram tak? Kan? Lembu, contoh, ayam makan tai. Ikan keli makan kepala babi. Ikan keli makan kepala babi. Haram tak makan ikan keli tu? Sedangkan ikan tu halal. Kenapa kita nak mengharamkan apa yang halal? Itu dia persoalan yang timbul di sini. Kalau kita import binatang ataupun haiwan yang boleh dimakan, haiwan yang asalnya halal dimakan dari negara yang bukan Islam, hukum dia makan tu adalah halal. Halal. Tapi kalau ikan yang makan kepala babi, kita makan pula ikan tu, makruh je hukum dia. Halal, tapi jatuh pada makruh. Kalau kita tahu, kalau kita tak tahu, yang mana kita importnya semua lembu ke, kambing ke, ataupun ikan daripada Argentina, daripada Brazil, daripada negara-negara yang tidak ada halal, satu halal. Dan orang-orang yang mengeluarkan haiwan tersebut, yang kata keluarkan daging tersebut, yang mengatakan bahawa depa ni, dia kata dia bagi sumber yang halal, yang bukan daripada sumber yang haram. Kemudian kita yang Malaysia ni pun, yang mana JAKIM pun sahkan bahawa boleh ambil daripada negara tersebut, tapi dengan syarat siapa nak sembelihkan dia. Jadi kita kena keluarkan orang yang boleh sembelihkan. Macam kes tadi yang 1,500 tan daging yang diimport daripada luar negeri, Brazil, Argentina, ataupun negara-negara bukan Islam, kita tak menghantarkan wakil orang untuk sembelih daripada syarikat yang mengeluarkan daging daripada negara bukan Islam. Yang tu adanya syubhah. Walaupun dia dakwa, dia kata dia sembelih daging itu. Contoh, orang kafir ni dia tahu apa? Orang non muslim dia tahu apa? Dia tipu ke tak tipu tu, yang penting dia bisnes dia jalan. Kata dia tak ada halal haram kan. Jadi dia cakap dia sembelih, kita pun ambil. Nakkan murah punya pasal. Bila kita deal dengan orang bukan Islam ni, kalau kita tak dapatkan kepastian, daging tu akan jadi syubhah. Dia kata dia dah sembelih dah daging tu, kata. Yang kita percaya daging tu dah ada sembelih. Kita tak siasat. Sebab tu kalau kita hubung bisnes dengan orang bukan Islam, kita kena yang khasnya berkaitan dengan halal haram pemakanan, kena cek sendiri dulu. Barulah kata kita boleh ambil dia punya tu supplier tu. Jadi kat sini kes yang berlaku tu, yang mana kita tak hantarkan wakil untuk menyembelihkannya. Kemudian orang kafir yang bukan Islam ni dia keluarkan daging tersebut, dia hantar ke negara kita. Maka jadilah satu isu 1,500 tan itu daging yang tersebar ke pasar raya, daging yang tidak disembelih, yang statusnya haram. Jadi kita macam mana kita kalau termakan? Dalam Islam, yang menanggung itu orang yang membenarkan kemasukan itu. Macam mana boleh lepas permit ke dengan cop halalnya? Kalau ada satu isu yang berkaitan dengan itu rasuah ke apa, bukan nak tuduh. Yang menanggung tu kita yang makan haram ni, bukannya kita yang menanggung orang yang membuat hal tersebut. Orang yang deal tu kata, yang lepaskan macam mana daging tu boleh masuk. Itulah tanggung, dia nak tanggung dosa-dosa, nak tanggung kita makan semua benda-benda yang haram. Jadi kat situ bukannya kita start galakkan, tak apalah makan je lah. Tapi kalau kita dah tahu, tak payah makan lah kan. Dah tahu tak payah makan, walaupun dia dah lepas kan. Kalau kita tak tahu, maka kita termakan. Jika kita termakan, itu bukan kita yang berdosa. Itu salah satu sumber yang haram yang datang pada kita. Ini kalau kita sebagai orang beriman, setengah tu kalau kita nak jaga betul-betul sumber makanan kita. Sebab tu kita tengok ada setengah daripada Tok Guru tu, dia ambil, dia makan ayam-ayam yang disembelih saja. Dia sembelih sendiri. Kambing pun dia sembelih sendiri. Lembu pun dia sembelih sendiri. Banyak kamu puasa, makan sikit, makan benda yang rasa yang bukan syubhah, daripada sumber yang syubhah. Sekarang ni itu banyak apa ni yang muslim punya kedai kan. Kedai-kedai yang muslim mengeluarkan sumber-sumber yang halal.
Maka kalau nak jaga betul-betul hati kita, maka kita ambil lah apa yang Allah halalkan. Itu. Jadi itu berkaitan keimanan tak? Yang ni kata hubungan antara fiqh dan akidah Islam. Jika kita beriman pada Allah, maka kita ambil lah makanan yang halal, ataupun kita meninggalkan perkara yang haram. Kita tak makan makanan yang halal. Itu bab makanan. Dalam bab semayang pula, dalam bab kita beribadah pula, kita apa yang Nabi suruh Nabi lakukan, maka kita lakukan. Itu. Nabi banyakkan solat sunat, Nabi banyakkan berzikir, Nabi banyakkan berselawat. Dan pada malam hari Nabi baca surah Al-Mulk. Kata itu amalan-amalan Rasulullah. Pernah dengar satu hadis yang Nabi kata, ataupun dalam Quran juga ada mengatakan bahawa kita masuk syurga kerana rahmat Allah, kan? Tapi kita sebagai orang Islam, kita memang bawah rahmat Allah, tapi kita kena pegang yang mana lagi banyak kita berusaha dalam ibadah untuk dekatkan diri pada Allah, dengan sembahyang, dengan mengaji, dengan macam-macam hal yang kita buat yang berkaitan dengan agama untuk dekat dengan Allah ni, maka Allah akan bagi kita ganjaran. Kita kena pegang tu. Kalau tak adalah Nabi buat banyak ibadat, kan? Untuk kata hadis yang tersebut yang diturunkan pada orang yang masuk Islam, sebenarnya orang masuk Islam, yang baru masuk Islam, yang tak sempat dia nak buat macam-macam ibadat, maka itu Nabi kata dia masuklah ya ke syurga kerana rahmat Allah. Kita dah lama sebagai orang Islam ni, kita kena berusaha macam mana Nabi usaha juga. Itu. Nabi yang mana sembahyang tahajud tak tinggal, sembahyang duha itu tak tinggal, kata. Cuma dia tinggal beberapa kali je dalam peperangan, kata. Jadi kita tengok pada apa yang Allah turunkan pada Nabi, maka kita ikut. Itu suruhan tu. Nak masuk syurga bukan senang, maka kita kena usahalah lebih. Amalan solihah, kata. Melakukan amalan. Jika kamu beriman pada Allah, maka buatlah apa yang Allah suruh. Itu. Okey, juga kita sambung tadi. Juga kerana orang yang tidak beriman kepada Allah tidak terikat dengan sembahyang. Orang yang tak beriman, maka dia tak sembahyang, kata. Puasa, tak puasa, dan akan bertindak tanpa mengambil kira halal dan haram. Itu. Haram dia bantai, halal pun bantai. Itu. Orang tak beriman ni, kata kita non muslim lah, kata. Orang kafir, kata. Kufar, kata. Yang mana dia kufur pada Allah, dia tak tahu tentang undang-undang yang Allah turunkan. Jadi dia langgar semua. Jual beli dengan orang Islam, ataupun kita bermuamalat dengan orang yang bukan Islam. Kita jual beli dengan orang yang bukan Islam, berhati-hati, kerana padanya itu tidak ada halal yang haram, halal dan haram. Dia nak apa ni? Nak bagi kita daripada sumber yang haram boleh. Dia nak ajak kita buat benda yang haram pun boleh. Itu. Jadi kalau kita tengok daripada mana yang Allah dalam petikan kitab ni, pengarang mengatakan juga kerana orang yang tidak beriman kepada Allah tidak terikat dengan sembahyang, kata. Sembahyang, puasa, dan akan bertindak tanpa mengambil kira halal dan haram. Dengan itu beriltizam dengan hukum-hukum syarak merupakan satu cabangan daripada beriman kepada Allah yang telah menurunkan syariat kepada hamba-hambanya. Itu kita kata iltizam dengan hukum-hukum syarak, kata. Mana kita ikut je lah apa yang Allah suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah larang, kata. Contoh yang ni kata jika kerana orang tidak beriman kepada Allah tidak terikat dengan sembahyang, kata. Orang yang tak beriman, dia tidak melakukan solat. Tak melakukan solat macam mana? Solat yang mengikut syariat Allah, kata. Dalam solat tu adanya fiqh. Tidak ada kaitan. Adanya fiqh kita dalam solat, adanya fiqh dalam berpuasa. Orang bukan Islam, dia sembahyang tak? Sembahyang tak? Dia sembahyang lah, mungkin. Sembahyang juga. Tapi sembahyang dengan cara dia, bukan dengan cara fiqh. Itu maksudnya kat sini. Orang bukan Islam kata puasa tak? Puasa tak? Macam mana dia puasa? Tak makan apa? Makan sayur sebulan ni. Ada nak hari-hari wewe dia, nama tu. Hari-hari yang nak cucuk-cucuk tu dia kena puasa. Puasa juga. Itu syariat Allah suruh puasa. Itu dia nak tingkatkan iman dia lah, dia puasa juga. Ada sembahyang juga.
pi kuil mana-mana dia semayang. Itu nama dia semayang juga. Dengan mana? Tapi tidak ada fiqh. Cara yang Allah ajak semayang puasa macam mana? Yang adanya undang-undang Allah itulah fiqh. Allah suruh kita puasa macam mana? Tak hanya makan minum daripada terbit kata. Lepas tu sehingga tenggelamnya matahari tu. Kena tahan makan minum dan tahan segala-segala yang berkaitan dengan syariat. Yang mana yang syariat datang kepada kita. Dan cara kita semayang macam mana? Zuhur 4 kata. Asar 4, Maghrib 3. Itu yang mana cara-cara yang Allah turun, syariat yang Allah turun itu namanya fiqh. Tinggal solat, contoh semayang zuhur kita tinggal satu. Kata, sah tak sengaja meninggalkan? Sah tak? Tak sah. Tak sah tu dalam itulah fiqh. Kata. Maka ikut dah Allah suruh, Allah kata 4. Allah kata 3. Semayang dengan syariat Allah, dengan fiqh kita semayang. Dengan kaedah fiqh yang Nabi ajak kita. Maka itulah syariat kita, mana sahnya kita punya keimanan kita pada Allah, pergi pada Allah. Tauhid kita pada Allah tu sah lah. Kita sujud macam mana? Sujud dengan cara yang disuruh Allah. Tu. Dalam kita semayang tak boleh nak makan. Tapi kalau dalam ibadah bukan Islam, dia semayang, dia hidangkan makanan. Tak? Dia hidangkan makanan. Boleh bagi Tuhan dia makan. Dia nak makan pun boleh. Itu cara bukan Islam. Jadi syariat dengan tauhid itu dia bersekali. Okey, kita sambung lagi ya. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan hubungan antara hukum dengan iman serta hubungan antara syariat dan akidah. Di sini kami akan menyebut sebahagian daripadanya, kata pengarang. Allah Ta'ala yang telah memerintahkan bersuci dan menjadikannya sebahagian daripada tuntutan iman kepadanya. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah kata. Orang-orang yang beriman, Allah kata. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan tangan-tangan kamu hingga ke siku. Allah suruh kita buat apa? Nak dirikan solat. Itu kita punya syarat sah solat kita. Kalau kita beriman, maka kita nak sembahyang kena buat benda ni. Berwuduk tu ibadat ke? Bukan. Berwuduk ni yang Allah suruh ni, kata berwuduk yang Allah kata ambil yang mana? Mendirikan sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan tangan-tangan kamu, kata. Itu ibadat ke bukan? Berwuduk ni adakah ibadat ataupun bukan ibadah? Ibadah. Kata. Contoh saya kata, Haji kata, Haji pergi ambil ni lah, pergi ambil wuduk, kata. Adakah dia buat ibadat? Contoh. Kita nampak orang berwuduk, dia buat apa tu? Dia ambil wuduk ke dia buat ibadat? Kalau dia sembahyang, kita kata dia tengah buat ibadat. Ibadat apa? Solat. Kalau dia baca Quran, kata dia tengah buat apa? Kalau dia baca Quran, dia buat ibadat tak? Ibadat dalam membaca Al-Quran. Tapi kalau dia ambil wuduk tu, adakah dia beribadah? Dia tengah melakukan ibadat wuduk? Itu. Kalau seseorang itu mandi hadas besar, adakah dia tengah beribadah mandi? Okey, kita tengok balik yang mana yang ni satu perintah Allah yang mana yang berkaitan dengan syariat dengan keimanan. Kata syariat ni bukan mestinya berkaitan dengan perbuatan, kata yang berkaitan dengan ibadat saja. Kita tengok wuduk ni adalah wasilah dalam fiqh. Wasilah kita untuk beribadah pada Allah. Berwuduk adalah wasilah, dia bukan ibadat. Maksud. Dan mandi hadas besar pun wasilah juga. Ingat tulis. Antara dalam syariat dia ada yang mana beribadah, adanya wasilah, ibadat dan wasilah. Wuduk dan mandi hadas besar ni adalah wasilah saja untuk menyampaikan ibadah kita pada Allah. Itu sebab tu Allah kata kat sini, wahai orang-orang yang beriman, maka apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu hingga ke siku. Kalau kita tengok, kenapa kena buat tu? Ini wasilah yang Allah suruh ni. Kita kena lakukan apa yang Allah suruh, maka barulah kita dikategorikan sebagai orang yang beriman. Nak sembahyang tapi tak wuduk, boleh tak? Tak boleh lah. Syarat sah
Nak sembahyang tak berwuduk, tak boleh lah. Sebab syarat sah solat masuk dalam apa yang Allah suruh. Ini Allah Ta'ala menyebut tentang sembahyang dan zakat seiringan dengan beriman kepada hari akhirat. Alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan mereka yakin beriman dengan hari akhirat. Orang yang beriman ni, orang ni akan melakukan sembahyang dan tunaikan zakat. Macam mana kata zakat itu masuk dalam fiqh? Zakat fiqh, beriman tu tauhid. Kita beriman pada Allah, kita akan menunaikan zakat. Zakat tu fiqh. Kata amalan-amalan yang kita kena buat tu fiqh, dalam fiqh. Jika kita beriman pada Allah, kita nak letakkan diri kita di makam yang tinggi, maka nak masuk syurga Allah kena melakukan sembahyang dan menunaikan zakat. Apa yang dimasukkan Allah itu menunaikan zakat itu? Apa yang dimasukkan yang pengarang bahawa zakat itu adalah fiqh? Contoh, amalan perbuatan. Dalam amalan ada tak syarat dia? Syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang dimasukkan itu adalah fiqh. Sebab tu adanya hubungan fiqh dengan tauhid. Yang mana tauhid ni Allah kata nak masuk, yang mana tauhid ni Allah kata beriman pada Allah. Beriman pada Allah itu tauhid. Maka menunaikan zakat itu fiqh, perbuatan kita. Zakat, apa yang fiqhnya dalam zakat tu? Zakat apa yang kita kena bayar? Berapa zakat yang ada? Berapa zakat yang ada? 9 ke 14? Ke 11? Ke 1? Zakat fitrah, zakat harta, zakat emas, zakat perhiasan. Itu ada lebih kurang dalam 11. Ada lagi zakat-zakat yang lain, banyak zakat kata. Jadi kita tahu tentang zakat ini berbeza cara membayarnya. Itu adalah fiqh. Dapat duit. Contoh, macam mana nak bayar zakat ni? Dalam fiqh. Itu fiqh. Maka kalau kita kata kita beriman pada Allah, kita kena tahu fiqh. Ada dah duit, tapi nak bayar zakat macam mana? Kena ada nisab dia. Kadar berapa yang kita ada, barulah kena zakat pula. Lepas tu kena tahu pula berapa lama simpan dia, haul kena ada. Duit tu simpan dulu cukup haul, barulah bayar. Ada zakat-zakat yang kena haul, ada yang zakat-zakat yang tak kena haul. Ilmu yang berkaitan dengan zakat itu dipanggil fiqh. Jadi kita kena menunaikan zakat, kita kena buat zakat tu. Maka barulah kita dikategorikan kita sebagai beriman pada Allah. Zakat emas macam mana? Berapa kadar emas yang kena bayar zakat? Itu nanti kita masuk bab zakat. Ini kita masuk bab yang apa hubungan antara fiqh dengan aqidah. Okey. Kita tengok seterusnya. Allah Ta'ala memfardukan puasa yang membawa kepada ketakwaan dan dikaitkan dengan keimanan. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata, wahai orang-orang yang beriman. Allah kata lagi kat sini, wahai orang-orang beriman. Siapa yang Allah tujukan? Pada kita lah. Nak jadi orang yang beriman di akhirat kelak kan. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana ia diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu. Allah kata, Allah suruh buat apa? Jika kita beriman pada Allah, menunaikan puasa. Puasa yang dimasukkan ni adalah puasa wajib lah. Dia ada kaitan. Orang yang beriman mesti melakukan puasa. Dalam puasa tu adanya fiqh. Adanya undang-undang Allah. Yang mana kat situ bermulanya puasa bila apa yang membatalkan puasa, apa yang tidak membatalkan puasa. Okey, kita tengok lagi yang nombor 4 pula. Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat terpuji yang menghiasi orang-orang Islam yang dikaitkan dengan keimanan kepadanya. Dengan keimanan tersebut melayakkannya untuk memasuki syurga. Firman Allah Ta'ala bermaksud, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Itu. Yang mana orang beriman, Allah kata, untunglah bagi orang yang beriman. Mudah-mudahan kita lah, insya-Allah. Allah kata, orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Allah kata dalam surah Minun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna.
In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, hadis Nabi, falyaqulu khairan aw liyasmut, kata. Dalam hadis Nabi, jika kamu beriman pada Allah, kamu katakanlah kata-kata yang baik ataupun diam saja. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Jika kamu beriman pada Allah dan pada akhirat, maka kamu muliakanlah tetamu. Memuliakanlah jiran-jiran kamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. 3 hadis Nabi yang berkaitan dengan ayat Quran ni. Jika kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tetamu. Itu 3 perkara yang nampak kecil tapi agak besar lah. Yang pertama, kata-katalah benda yang baik. Kita ada sahabat-sahabat masjid kita, geng-geng ustaz minum sekali lah pagi sekali kan, tak? Contoh kita, geng-geng kita lah, contoh geng-geng jemaah kita ataupun qaryah kita, geng-geng qaryah kita, jumpa antara satu sama lain, mula-mula kena buat apa? Fal yaqulu khairan aw liyasmut, yang mana berkaitan dengan yang Allah kata ni. Jika kamu beriman pada Allah, cakaplah benda-benda yang baik. Mula-mula cara kita nak cakap yang baik, yang Nabi anjurkan kita jumpa sahabat kita buat apa? Assalamualaikum dululah, kemudian kita doa. Lazimkan berdoa, doa, balai doa, lepas tu sembang pun sembang benda-benda yang baik, gurau-gurauan yang membawakan kepada silaturahim. Serius sangat tak boleh juga tak? Serius sangat atau serius semua benda-benda nak keluar ni, apa ni, semua benda-benda ilmiah gurau sekali tu. Kita punya kaedah, kita punya uruf kita, suasana kita, orang kita, cara kita nak dapatkan ikhwah dengan bergurau. Makan-makan dan bergurau, kan? Makan-makan sudah pasti atau bergurau. Itu cara yang Allah suruh, bergurau dengan benda-benda yang baik. Lepas tu yang mana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Muliakan jiran-jiran sekeliling kita. Itu. Utamakan jiran-jiran sekeliling kita, bagi makanan ke, tanya khabar. Tanyalah khabar-khabar yang baik ke. Itu. Termasuk yang mana Allah kata dalam surah Al-Mu'minun ni, orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Orang yang beriman mestilah dia jauhi daripada perkataan yang tidak berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat, kata. Syarat-syarat nak masuk syurga ni, syarat-syarat nak masuk, nak jadi orang yang beriman, khusyuk dalam solat, jangan kata-kata benda yang lara, kata-kata benda yang baik, tunaikan zakat, kata. Adanya cukupnya nisabnya, tunaikan terus. Dan orang yang menjaga kemaluannya, yang mana orang yang elakkan diri daripada zina lah, kecuali terhadap isteri mereka atau hamba-hamba yang mereka miliki. Ini dalam surah Al-Mu'minun lah. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Mana Allah letakkan dalam ayat yang panjang ni, barang siapa mencari yang di sebalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Salah satunya, jika kita beriman pada Allah, kita kena peliharalah amanah. Dalam pelihara amanah-amanah yang Allah suruh kita pelihara, itulah fiqh yang dimasukkan. Cara kita nak memelihara macam mana Nabi ajak kita, itu fiqh. Yang mana bila kita melakukannya, kita dapat tunaikannya, Allah akan masukkan kita di dalam syurga. Itu janji Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan janjinya, janji-janji yang kita janji pada orang, pada sahabat-sahabat, pada keluarga, pada anak-anak kita, maka kita pelihara-lahnya. Itu barulah kita dikategorikan sebagai orang yang beriman, jika kita dapat laksanakannya. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, Allah ulang banyak kali, maka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, syurga yang tertinggi. Ni kita nak balik kampung kita nanti ni. InsyaAllah. Berapa syurga ada? Berapa tingkatan syurga yang ada? Dar. Berapa neraka dan berapa syurga? 7. Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Adn. Nama-nama syurga. Kita nak balik, kena tahulah nama syurga. Nak balik kampung ni, kena tahu kampung mana kita nak pergi ni. Maka kat sini yang paling tertinggi Jannatul Firdaus, kata. Dar, kata. Negeri-negeri kita, negeri di akhirat, kampung-kampung yang kita akan kembali kekal selamanya. Itu. Jadi syarat-syaratnya atas ni. Yang mana yang Ustaz sebut tadi. Dalam syarat-syarat yang kita nak melakukannya tu, yang kita kena buat yang Allah suruh tu,
Itu yang berkaitannya dengan undang-undang Allah, syariat Allah. Itu namanya fiqh. Maka barulah kita balik kepada, masuk kepada syurga Firdaus yang dijanjikan Allah pada orang-orang yang beriman kepada Allah. Okey, kita sambung balik. Nombor 5 pula. Jadi yang atas ni dia syarah yang tadi lah, syarah sikit. Nombor 5. Allah memerintahkan agar kaum lelaki berurusan bermuamalat secara baik dengan kaum wanita. Ini firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji dan nyata, dan bergaullah dengan mereka secara baik. Itu muamalat dengan wanita lah, dengan isteri-isteri, anak-anak perempuan kata. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikannya yang banyak, itu pada isteri-isteri. Ya Allah, buat muamalat bagi suami dengan isteri. Maksud menyusahkan mereka ialah menghalang mereka daripada berkahwin. Maksud pekerjaan keji ialah akhlak yang buruk, dahaka atau zina. Syarah pada ayat yang poin yang kelima tadi, yang mana Allah suruh kita muamalat baik dengan kaum wanita, sama ada dengan isteri ataupun dengan anak-anak saudara, orang perempuan, muslimat yang kita kenal. Ini Allah kata undang-undang dia. Maka kalau kita beriman pada Allah, maka buatlah apa yang Allah suruh tu, muamalat dengan secara baik dengan wanita. Sedangkan pada zaman jahiliah dulu, yang mana orang-orang Arab jahiliah ni dia menindas wanita, menindas kaum wanita. Undang-undang yang dibuat oleh jahiliah tu sangat teruk itu. Maka di sini Allah suruh kita bermuamalat baik dengan wanita. Itulah hak asasi manusia menurut Islam. Itu. Kita dari sekarang ni banyak ikut barat. Itu. Hak asasi manusia mestilah ke arah mana? Ke arah kebaratan. Banyak itu. Sampaikan yang pakar psikologi pun dia ambil juga kupas-kupas daripada barat punya pandangan. Dalam Islam Allah dah ajar dah, dalam Quran dah ada macam mana, dalam hadis Nabi lagi banyak lagi. Itu. Okey. Allah Ta'ala memerintahkan agar isteri yang ditalak beriddah dengan 3 kali suci dan tidak menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya jika ia hamil. Perkara tersebut telah dikaitkan dengan beriman kepada Allah serta hari akhirat. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menunggu 3 kali suci. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahim-rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu Allah cakap. Berkaitan dengan fiqh tadi, 3 kali suci semua bagi wanita yang ditalak. Kemudian last sekali Allah kata apa? Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu adanya fiqh dengan tauhid juga. Okey, nombor 7 lagi. Allah memerintahkan supaya menjauhi arak, judi, menyembelih untuk berhala dan tendung nasib dengan anak panah, setelah menyeru orang-orang beriman dengan sifat iman. Sebagai menandakan bahawa menjauhi perkara-perkara yang dilarang tersebut ada kaitannya dengan kesucian dan kemurnian iman mereka. Itu. Yang mana Allah suruh kita jauhi arak, judi, menyembelih untuk berhala dan tendung nasib dengan anak panah. Tendung nasib untuk anak panah ni kalau kita tengok tilik, lebih kurang macam menilik. Itu. Orang dulu dia suka menilik sesuatu untuk dia punya nasib. Gitu. Dan ni kalau tilik yang moden ni dia pakai ni. Kalau bulan 3 perangai dia macam mana? Lahir bulan 3, dia ada pula moden punya bintang macam mana sifat dia. Orang ni lahir bulan 2, dia cengeng, garang kata, tapi hatinya baik. Seorang yang ada itu antara ada juga termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan tilik tu. Yang mana kalau kita tengok Allah kata jika kita beriman pada Allah, maka kita kena jauhi apa yang Allah larang.
ikut. Jauhi apa yang Allah larang. Antaranya arak, judi, menyembelih untuk berhala. Jadi kat sini kalau kita nak tahu, contoh, Allah suruh kita tinggalkan benda ni. Benda-benda yang Allah cakap ni untuk keimanan kita. Arak Allah kata. Macam mana kita nak sabit arak tu? Kata. Arak yang Allah kata suruh kita tinggalkannya. Contoh. Itulah kata arak-arak yang dikategorikan. Contoh saya kata. Kita minum satu air peraman daripada beras dan ia memabukkan. Adakah ia sebagai dia kategorikan sebagai arak? Kenapa dikategorikan sebagai arak? Kita peram sendiri beras, ayat-ayat beras kat rumah. Kata. Kita nak tahu arak ni contoh. Kenapa kita kata dia arak? Kita minum mabuk. Kenapa? Contoh. Kerana mabuk itu sifatnya sifat arak. Jadi kat sini kita tahu tak tentang arak ni yang macam mana sebenarnya? Tahu tak macam mana sifat arak ni? Mabukkan kata. Tak kisah apa saja yang kita buat. Contoh kita ambil pisang kat rumah, kita pergi ambil pisang, kita blend pisang tu, kita peram pula pisang tu. Minum-minum mabuk. Kata. Pisang ke rambutan ke durian ke? Nasib baik tempoyak tak mabuk. Kalau tempoyak pun mabuk, itu pun arak juga. Jadi yang ilmu yang berkaitan dengan arak ni, tentang arak tu kita tahu betul-betul macam mana arak yang dikatakan pada zaman Nabi, arak yang ada pada zaman sekarang, arak yang macam mana lagi, yang sama dengan arak hukum dia. Itulah fiqh. Ya. Kita kena tahu benda tu dulu. Kena tahu betul-betul fiqh, barulah boleh kata kita beriman pada Allah. Beriman macam mana? Kita tahu dan kita meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itu. Okey, kat sini kita tengok lagi ayat berkaitan dengan judi. Judi. Macam mana yang dimasukkan judi oleh Allah? Contoh kita masuk pertandingan. Pertandingan tu kita memerlukan pelaburan duit dulu. Kan baru-baru ni ada orang main futsal kan, pertandingan futsal. Lepas tu setiap orang kena bayar yuran-yuran tertentu. Kemudian daripada duit-duit yang dikumpulkan, masuklah pertandingan tu. Duit atas duit yang dibagi. Kemudian dapatlah duit menang tadi atas duit yang dikumpul tadi. Adakah dia judi? Ianya judi? Macam mana kita nak letakkan judi, satu perkara yang kita buat itu sebagai judi? Itulah fiqh kata. Cara contoh saya kata, kita melaburkan sesuatu yang sikit, kemudian kita dapat pulangan yang banyak. Itu judi. Laburkan sedikit, kemudian kita bertaruh, kita dapat pulangan yang banyak, kita tak tahu berapa pulangan yang dapat. Itu. Ada dia punya dalam poin-poin judi ni macam mana? Syariat yang Nabi ajak, ulama mengatakan macam mana kaedah judi tu. Maka kalau kita nak kata kita beriman kepada Allah, kita akan meninggalkan judi. Dan kita kena tahu betul-betul judi tu macam mana. Barulah kata kita beriman kepada Allah. Betul-betul kita tinggalkan perkara yang judi tu. Dulu anak-anak kecil biasa main tikam tu kan, judi kan, masuk duit dia kupang kat dalam mesin tu. Ustaz budak-budak dah main juga, kita tak tahu. Pusing keluar telok. Tak tahu dalam telok tu apa. Kadang-kadang ada RM1 tu dapat dah. Kadang-kadang buka-buka ketel. Kalau kena nasib baik, buka-buka dia dapat lah mainan kecil-kecil tu. Itu kita melaburkan duit dan kita tak tahu apa pulangan yang ada. Kadang-kadang tak nasib tak baik, kadang-kadang nasib baik. Itu pun judi. Dulu kecil-kecil banyak kan, masa zaman benda-benda ni anak-anak kan, anak-anak main biasalah. Kat kedai semua ada. Kedai baik kedai orang Islam, baik kedai orang bukan Islam. Ada, orang tak tahu dulu. Jadi kat sini kita kena tahu betul-betul kategori judi tu macam mana, supaya kita dapat elakkan, kita meninggalkan apa yang Allah larang.
maka barulah kita dikategorikan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nak jadi orang yang beriman, kita kena tahu betul-betul meninggalkan judi, dan kita kena tahu betul-betul judi ni macam mana jenis dia. Sama juga dengan menyembelih untuk berhala. Itu berhala, pelbagai kategori berhala yang mana Ustaz kupaskan pada bulan lepas. Nyok yang dibawa semayang oleh Hindu, kata banyak nyok yang bertaburan, kemudian kita ambil buat makan. Adakah ada berhala juga? Itu kategori berhala. Berhala yang macam mana dalam Islam, kata berhala yang macam mana kita tak boleh nak sembah, apatah lagi makan dan sembah tak boleh berhala tu. Jadi kat sini Allah kata menyuruh kepada orang beriman supaya meninggalkan perkara-perkara tersebut lah, kata. Okey, termasuk lagi ayat poin nombor 8, kata Allah Ta'ala telah mengharamkan riba dan mengaitkan perbuatan meninggalkannya dengan tercapainya ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah. Maka jadi yang mana Allah kata pada orang beriman, jika kamu beriman maka janganlah kamu makan riba. Orang yang kena riba macam mana? Kita ni orang yang kena riba lah. Banyak komisioner punya ni lah, bank-bank komisioner yang kita kena ikut undang-undang tu. Ada juga yang orang yang mana pinjam dengan yang mana perumahan. Tapi sekarang ni tak silap Ustaz, banyak dia dah buat Islamik punya kan, akad dalam jual beli motor macam tu. Sekarang ni yang perkara yang dulu riba kata, lah ni dia dah Islam, yang mana ramai orang yang ulama-ulama dia kupaskan kaedah. Contoh, kita nak beli motor kat kedai kan. Motor tu harganya dalam 3,000. Kalau bayar 2 tahun hutang dia jadi 5,000. Kalau dulu kita beli 3,000 lah. Jadi bulan-bulan yang kita kena riba tu. Dan kedai memberi kita riba tu dalam 2,000. Kan? Bayar bulan-bulan sampai 2 tahun 2,000. Sekarang ni kaedah macam mana dia buat? Dan orang muka Islam pun dia buat cara yang sama. Contoh, dia beli motor, harga motor 3,000. Kalau hutang itu jadi 5,000 juga. Bayar 2 tahun 5,000. Tapi bila kita beli kat orang tu, kita akad terus, saya beli motor ni dengan harga 5,000. Cara itu hilah dalam fiqh, nak menghalalkan daripada haram. Kalau ikut kita lah nanya kena riba. Kita pun, orang yang kedai pun memakan riba. Jadi kaedah dia gunakan, motor harga 3,000, kita hutang lah, kata 2 tahun kita bayar hutang, kenalah bunga 2,000 untuk 2 tahun tu. Jadi nak senang cerita balik, zaman lalu ni kita terus pergi kedai, kita akad dengan orang ni, saya beli harga motor dengan harga 5,000. Dia terus beli dengan harga hutang tadi, dengan riba-riba sekali masuk, dengan mana harga motor tu dia beli mahal lah. Bulan-bulan tu dia bayar 2,000 tu, bunga tu tak kira bunga lah. Kira sebab apa? Sebab dia akad motor dengan harga 5,000 tadi, dengan harga motor tu dengan harga yang mahal lah. Itu cara-cara kaedah. Sekarang ni banyak ulama-ulama mengupaskan kaedah untuk mengelakkan kita berlakunya perkara-perkara yang haram. Dividen dia tukarkan, duit hibah, nama dividen, nama hibah yang kita dapat, faedah, macam-macam dalam muamalat yang ada. Okey, kita tengok seterusnya. Nombor 9, Allah menggesa dan menggalakkan supaya bekerja dan beramal. Dalam masa yang sama, Dia melengkapkan prasarana agar manusia yang beramal itu sentiasa merasakan pemerhatian Allah, dan kerja itu dilakukannya dengan penuh tanggungjawab. Firman Allah Ta'ala, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan Dia akan memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu lakukan. Allah menggalakkan supaya bekerja dan beramal, kata. Dalam masa yang sama Dia melengkapkan prasarana agar manusia beramal, kata. Allah suruh kita buat apa? Bekerja dan beramal, kata.
Bekerja dan beramal, kalau kita tengok daripada ni tafsir pada ayat ni, kerja apa saja kita beribadat, kita niat ibadat untuk Allah dengan bismillah kata. Dan beramal, amal yang perkara yang baik lah. Amalan, amal soleh. Tak kira apa saja perkara yang kita buat, yang mana Allah kata ia amalan soleh. Kata, amalan yang baik, pekerjaan yang baik, maka ianya adalah satu tuntutan Allah. Satu tuntutan Allah pada kita, maka kita dikategorikan sebagai orang-orang yang beriman kata. Kita bekerja walaupun kita profession dalam bukan bidang agama. Pagi-pagi pergi kerja, ada yang jabat pertanian, ada yang lembaga air, perak, ada macam-macam. Kerja-kerja bahagian yang mana yang kebunnya kata. Tak Allah, yang ni Allah suruh tak? Satu suruhan Allah tak? Kita tengok balik pada dalil ni. Jika kita beriman, kita melakukan amal soleh, pekerjaan yang baik. Amalan soleh ni bukan kata ibadat saja. Kalau kita tengok dalam Quran ada dua cabangan. Amalan soleh berkaitan dengan amal ibadah. Amalan soleh satu pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik ni apa-apa saja pekerjaan lah. Maka kita buatnya untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya. Dengan Rasul kita lah. Maka kat itu dikategorikan kita sebagai orang beriman. Amal soleh ni, contoh saya kata, kita nak pergi kerja biasa lah. Bukan yang berkaitan dengan agama. Bukan berkaitan dengan kata hal yang berkaitan khusus dalam agama. Kita pergi kerja pagi, kita siap pukul 8 pagi kita masuk pejabat. Jadi kita buatlah niat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Itu dapat ganjaran mana yang Allah suruh kita, yang Allah janjikan nak bagi pada kita. Itu. Allah janjikan kebaikan pada kita, kita melakukan untuk Allah dalam pekerjaan. Pekerjaan amal soleh. Ingat dalam Quran ada perkataan amal soleh. Perkara amal yang baik. Amal yang baik ni banyak lah. Termasuk dalam bekerja yang biasa yang kita lakukan, pekerjaan yang berkaitan dengan khusus dalam ibadah juga ada. Itu banyak umum. Maka kita niatkan kerana Allah dan Rasul, maka insya-Allah kita menjadi orang yang beriman yang akan ditempatkan di syurga yang Allah janjikan. Demikianlah jarang sekali anda dapati sesuatu hukum yang terdapat dalam Al-Quran, melainkan ia disertakan dengan beriman kepada Allah. Jarang Al-Quran ni kata yang mana tak ada yang berkaitan dengan keimanan. Mestinya Allah kata innal ladzina amanu wa amilus solihah. Amanu wa amilus solihah kata. Orang yang mana yang beriman mestilah melakukan amal yang soleh kata. Mestilah dalam Quran Allah kata orang yang beriman akan melakukan amal yang soleh. Mesti ada berkaitan dua tu. Okay. Demikian kita tengok. Melainkan ia disertakan dengan beriman kepada Allah dan mempunyai kaitan dengan rukun-rukun akidah Islam. Mesti ada yang berkaitan dengan akidah dan fiqh. Amal soleh itu fiqh, beriman kepada Allah itu akidah Islam. Oleh itu fiqh Islam merupakan hukum hakam agama yang suci dan mempunyai roh di sebalik ia disyariatkan, kata pengarang. Kerana ia merupakan hukum-hukum syarak yang datang daripada Allah dan mendapat keredaannya jika ditaati dan mendapat kemurkaannya jika diingkari. Dalam ni pengarang kata fiqh Islam merupakan hukum hakam agama yang suci. Kata fiqh yang mana kita lakukan ni itu fiqh, hukum hakam agama yang suci. Agama yang suci agama kita lah. Hukum-hukum yang mana dalam agama kita, agama yang suci yang mempunyai roh di sebalik disyariatkan. Adanya dia punya roh ni panggil kita punya apa ni? Nak cakap Ustaz beritahu macam ada dah di sebaliknya. Mana kita lakukan ada dah ganjaran tu. Kita melakukan ni ganjaran ni. Itulah rohnya. Macam dimasukkan dengan pengarang itu. Mana kita melakukan ni adalah ganjaran di sisi Allah. Dan kita buat semua benda yang kita buat ni untuk siapa? Untuk Allah. Maka sebab tu dah kalau kita buat amal yang soleh, Allah akan letakkan kita sebagai orang yang beriman. Dia sebenarnya kalau kita tengok poin yang ke-7 ni, poin yang ke-9 poin yang Allah bagi ni, yang mana yang Allah syariatkan dalam Quran yang diletakkan oleh pengarang, dia balik pada larangan dan suruhan Allah. Larangan dan suruhan Allah. Itu contoh-contoh yang Allah bagi, contoh-contoh yang Allah bagi dalam Quran tu perkara asas dalam kehidupan kita untuk mencapai, untuk kita punya pencapaian iman yang tinggi kata.
Dia balik pada tadi. Hukum yang mana? Haramnya. Tak boleh buat benda ni. Hukum kena buat benda yang wajib. Itu dia. Okey, kita ambil pada insya-Allah pada hari akan datang kita sambung fiqh Islam merangkumi semua keperluan manusia. InsyaAllah dalam kita sambung sikit lagi yang pada hari akan datang, pada minggu akan datang, barulah kita masuk fiqh Islam merangkumi semua keperluan manusia. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ففهمنا سليمان كلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال السبيل والطير كنا فاعلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم اجعلنا متكلمين باللغة العربية الفصحى ومتبحرا في علومها ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين.